Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah taala, syukur pada Allah taala atas segala nikmat Allah yang besar-besar, karuniaan Allah taala yang banyak-banyak pada diri kita. Dan di antara nikmat besar yang Allah taala berikan kita pada hari ini dapat hadir petang ini. Petang ini ada orang bikin haul Habib Ali bin Jaafar di Masjid Tengkera, Melaka. Kita tak dapat hadir. Tetapi Allah Ta'ala gantikan kita dapat hadir satu majlis yang seumpamanya untuk memperingati hari kelahiran Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun lebih dikenali sebagai nama Eid Milad Siti Fatimah. Barang terlebih awal tuan-tuan sekalian, ya, setengah masyarakat kita sekarang. Dahulu tidak. Kalau dia dengar kita sebutkan Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, kita cinta Ahlul Bait, mesti first dia akan label, ni Syiah tak, ini Syiah tak. Kita tak ada kena-mengena dengan Syiah. Syiah dia cinta Ahlul Bait, tapi cinta dia pun cinta yang tak betul lah. Kenapa? Cinta apa pun kalau yang membawa kepada perkara salah, itu namanya bukan cinta. Ya? Cinta dia kepada Ahlul Bait tetapi membawa kepada tidak berkenan kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka kita tak nak mention banyak-banyak tentang Syiah. Kita pun bukan Syiah, kita tak perlu nak sebut mereka dalam petang ini. Kita ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah, pegangan kita itu apa? Siratal mustaqim. Itulah ahli sunnah wal jamaah, siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita nak tahu kita ni ahli sunnah wal jamaah, tengok tally ke tidak kita punya konsep dengan siratal mustaqim. Ini diajarkan oleh Habib Masyhur, ya. Mufti Tarim kita, Mufti Hadramaut, dia bilang kalau orang semua boleh claim kami ahli sunnah wal jamaah, kami ahli sunnah wal jamaah, nak tengok betul tak betul kita ahli sunnah wal jamaah, tengok ahli sunnah wal jamaah itulah atas siratal mustaqim. Yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah kau beri nikmat atas mereka. Jadi kalau kita nak tengok kita atas siratal mustaqim, kita ada bersama tak dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Taala? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin alladzina an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itulah orang telah Allah Taala beri nikmat atas mereka, iaitu nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Kalau kita mengaku ahli sunnah wal jamaah, maka konsep pemikiran kita, cara kita, gaya kita, bawaan kita tak boleh ada sedikit pun selisih, anti, tak berkenan dengan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Orang Yahudi tak berkenan dengan Nabi Muhammad. Orang Yahudi reject berapa banyak Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Mereka tidak dalam siratal mustaqim. Bahkan mereka masuk dalam al-maghdub. Orang Nasrani tidak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani tidak terima Nabi Isa. Dia tak accept Nabi Isa tau. Dia bilang Nabi Isa bukan Nabi, dia bilang anak Tuhan. Salah tu. Asal kau tak letakkan dia pada positionnya tu, kau bukanlah ahli dia. Oh, we are the people of Jesus. No. Jesus is prophet of Allah Subhanahu wa taala. By giving him different title, different level, you are not accepting him as he is. Maka bukan yang kita, alhamdulillah, daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kita accept semua. Nabi Siddiqin, masya-Allah. Sayyidina Abu Bakar kita ada anti tak? Sayyidina Umar ada anti tak? Sayyidina Hasan, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali ada anti tak? Semua itu siddiqin belaka. Semuanya kita bersama dengan mereka. Alhamdulillah. Nabiin, siddiqin, syuhada, kita dengan orang-orang mati syahid, dengan awliya Allah Subhanahu wa taala yang level mereka tu macam syuhada semua tu. Ada kita anti tak in of them? Setengah golongan pulaknya tak suka kita ziarah syuhada, kita ziarah Jabal Uhud, kita ziarah pemakaman Uhud pun. Ini bid'ah, ini sudah syirik, ini sudah itu semua. Mereka sudah anti tu secara tak langsung. Anti kita ziarah makam-makam orang salih semua tu. Mereka juga nampaknya terkeluar. Alhamdulillah kita masih dalam ring lagi. Wassalihin, Allah, sampai sekarang ini orang-orang salihin, kiai-kiai kita, tuan-tuan guru kita, ulama kita, semuanya kita hormat tanpa kita mengecualikan satu pun daripada mereka. Daripada atasnya kita, akidahnya Imam Abu Hasan Syari, Imam Syafi'i, turun dah sampai Imam Ghazali, sampai Imam Nawawi, sampai tuan-tuan guru kita, sampai imam kampung kita pun kita salute, kita respect each and every one of them. Maka kita tak syak lagi kita dalam siratal mustaqim, dan kitalah dalam ahli sunnah wal jamaah. Maka segala pegangan kita ini, tuan-tuan sekalian, tidak lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah satu perkara pokok dalam agama, bukan perkara cabang. It's not something optional. Kau boleh suka nak cinta tak cinta, tidak. Penting cinta ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Haddad mengatakan cinta mereka adalah pokok agama, bukan cabang agama. Pokok agama. Lihat sajalah dalam sembahyang.
Setiap kali kita sembahyang depan Allah Ta'ala, setelah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kau tak sebut keluarga Muhammad, engkau sembahyang kau cacat, kena sujud sahwi. Sampai begitu pentingnya sekali tuan-tuan sekalian. Allah nak kita mention them in front of Allah pada setiap sembahyang. Sembahyang sunat baik, sembahyang fardu, apatah lagi tak buat, sembahyang kau cacat, kena sujud sahwi. Ya. Begitu important mereka sekali. Dan berbagai-bagailah hadis tentang ahli bait Nabi SAW. Dan Ummu Ahlil Bait itulah Siti Fatimah. Gelarannya Ummu Ahlil Bait. Kenapa dia dapat gelaran Ummu Ahlil Bait? Kerana dua sebab. InsyaAllah nanti kita akan sebut lagi. Siti Fatimah binti Rasulullah SAW. Saya bacakan hadis Nabi SAW. Gala Rasulullah SAW, Fatimatu bid'atun minni, yakbiduni ma yakbiduha, yapsituni ma yapsituha, wa innal ansaba tunqata'u yaumal qiyamah ghairu nasabi wa sababi wa sihri. Telah bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah adalah sebahagian daripadaku, part of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why ya, kita tak dengar dalam baca mana buku kitab sirah sejarah pun, kita kalau baca orang yang first masuk Islam siapa? Setelah Nabi dapat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, siapa yang mula-mula masuk Islam? Khadijah. Di kalangan orang laki-laki dewasa, Saidina Abu Bakar. Di kalangan kanak-kanak, Saidina Ali. Fatimah bila masuk Islam? Tak ada cerita Fatimah bila masuk Islam, Zainab bila masuk Islam, Ummi Kalsum bila masuk Islam, Ruqayyah bila masuk Islam. Tidak ada cerita. Kenapa? Mereka sebahagian daripada Nabi. Status mereka sejak asalnya Allah Ta'ala ciptakan nur Nabi Muhammad, status mereka sudah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh mereka tak boleh disebutkan bila mereka masuk Islam. Mereka statusnya sebahagian daripada Nabi, dan Nabi kau tak boleh bilang Nabi bila masuk Islam, betul tak? Nabi dari awal sudah diciptakan Allah Ta'ala sebagai Rasulullah. Ada satu Chinese Muslim, kita tanya, hello, when you convert to Islam? When you convert to Islam? Which year? 13 years old. When your finger convert to Islam? Finger? Dia tanya. Kan finger, kenapa macam mana? Kau tanya aku masuk Islam, finger aku Islam sekali lah. You punya telinga bila masuk Islam? My telinga, my fingers part of me. Aku Islam semua dah masuk. Part of him. Jadi, Siti Fatimah part of Rasulullah. Macam mana kau kalau kita tanya, uncle, you masuk Islam bila? Ya 2000. You punya finger bila masuk Islam? Apa lu tanya lu awak punya finger? My finger is part of me lah. I am Islam, my finger Islam lah. So that's why Siti Fatimah tak ada cerita bila Fatimah masuk Islam. Fatimah is part of Rasulullah. Status Rasulullah sejak awal Allah Ta'ala cerita sebagai nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Fatimah tercipta sekali sebagai zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan Fatimah sebahagian daripadaku. Menyinggung aku. Apa yang menyinggung dia? Menyinggung aku. Nabi sebut aku dulu, bermakna Nabi dulu akan feel hurt. If anything people say bad about Fatimah ke, apa mengganggu dia ke, Nabi yang mula-mula terasa dulu. Peha kanan dicubit, peha kiri terasa sakit. Ini peha kanan belum dicubit, peha kiri dah rasa sakit dahulu. Faham tu maksud dia. Maka Nabi mengatakan menyinggung aku, apa menyinggung Fatimah. Menggembirakan aku, apa yang menggembirakan Fatimah. Setiap nasab keturunan putus pada yaumil qiyamah, kecuali nasabku dan sebab perantaraanku dan juga sekalian ipar duaiku yang bersangkut paut bersemedaan denganku, semua itu tidak putus pada yaumil qiyamah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah sebahagian padaku, gembirakan dia, gembirakan aku, apa yang gembirakan dia. Jadi kita sebut Siti Fatimah, kita ambil iktibar daripada Siti Fatimah, kita sebut nama dia. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Ta'ala, disampaikanlah petang ni segala acara kita ini dibawa kepada Siti Fatimah. Wahai Siti Fatimah, cicit engkau Habib Hussein bin Syekh Al-Junaid adakan acara untuk engkau dengan kawan-kawannya menyebut engkau. Mudah-mudahan Siti Fatimah gembira. Sebelum Siti Fatimah gembira petang ini, Rasulullah dah gembira dulu. Sebelum Siti Fatimah gembira, Rasulullah sudah gembira pada petang ini dahulu. What the big gift cucu beri kepada nenek dia pada petang ini, ya. Subhanallah, ya. Dan kita raih bersama-sama. Siti Fatimah lahir 5 tahun sebelum Nabi dapat nubuwah. Sebelum Nabi mendapat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 tahun. Ketika itu Nabi berusia 35 tahun. Nabi berusia 35 tahun. Siti Fatimah.
Dari kecilnya apabila lahir Siti Fatimah saja, Siti Khadijah sudah worry. Kenapa? Ini zaman jahiliah. Orang kalau dapat anak perempuan aja mukanya merah padam. Tak happy, sembunyi, tak nak jumpa orang. Orang tanya pun bad mood, tak mau, malu, aib dapat anak perempuan. Allah, mati bininya dicela. Kenapa kau lahir anak perempuan? Kenapa kau lahir anak perempuan? Pasal lakinya yang tak dapat bawakan jadi anak laki-laki. Begitu tidak? Semua begitu. Bahkan ditanam anaknya hidup-hidup. Tetapi Rasulullah 1 anak perempuan, 2 anak perempuan, 3 anak perempuan. The 4th anak perempuan, makin lebih gembira lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan Siti Fatimah, Rasulullah tengok, Rasulullah senyum, Rasulullah gembira Siti Fatimah. Rasulullah mengatakan, dari ini aku akan dapat banyak berkat dan zuriatku akan daripada dia ini. Betul, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin adalah zuriat Siti Fatimah. Ingat ya, Nabi ada menyebutkan, semua ini khususiat Siti Fatimah. Semua kita semua nasab daripada bapa atau moyang semua laki-laki, kecuali Fatimah. Nabi mengatakan semua nasab adalah daripada ayah, kecuali ini 2, itu Sayyidina Hasan dan Husin daripada bondanya. Jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin adalah zuriat Fatimah, zuriat Rasulullah. Walaupun dia anak Sayyidina Ali, tapi zuriat nasab adalah Rasulullah ya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin bin Ali dan Fatimah binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus naik daripada ayah ke ibu, terus ke atuk sampai ke atas. Begitu. Sebab itu orang Melayu kalau sebut Sayyidina Abu Bakar, pakai Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Omar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali sebut baginda Ali. Why? Ini kita kena faham sikit. Kita dalam alam Melayu, kita kena faham sikit. Dia orang kalau dengar sebut baginda Ali ni, Syiah ni baginda Ali, baginda Ali. Orang kalau sebut dia tak ada kerja lain, dia sana mensyiahkan orang. Dia tak tahu Syiah tu apa pahaman kita, dia tak tahu, dia main sebut saja. Kenapa? Ini kita orang Melayu kena tahu sikit tata bahasa Melayu dalam peradaban orang-orang Melayu. Orang Melayu apa yang digunakan untuk Rasulullah ialah menggunakan bahasa-bahasa dan gelaran-gelaran diraja. Sebutkannya baginda, hamba, tuan hamba. Kalau dengan Nabi SAW, bersembah tanya sahabat kepada baginda SAW. Menggunakan bahasa terpaling halus sekali dengan Nabi SAW. Kenapa orang Melayu panggil Sayyidina Ali baginda Ali? Sebab Hasan Husin, martabatnya, kalau dalam orang Melayu, satu raja, anak laki-laki, dapat anak laki-laki, tengku. Betul tak? Tapi kalau anaknya tu perempuan tu yang tengku, berkahwin dengan lain, cucunya jadi apa? Megat. Betul tak? Megat. Tetapi kalau dalam sistem Melayu, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin bukan megat, tengku juga. Tapi bonda dia tu anak perempuan. Anak perempuan bukan anak laki-laki. Pasal lain. Kerana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin martabatnya ialah tengku kalau dalam orang Melayu. Sebab itu ayahanda dia dipanggil baginda Ali. Itu ayah dia dipanggil sebagai baginda Ali. Tidak sepakat Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, semua tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina lah penghulu kita. Tapi baginda Ali special kedudukan. Kenapa? Anak dia ialah kalau dalam Melayu punya gelaran tengku kiranya. Dia bukan megat. Walaupun dia daripada ibu, tapi ibu dia membawa nasab. Ibu sebab itu Sayyidina Ali orang Melayu panggil baginda Ali. Pasal apa? Dia ayahanda kepada cucu Rasulullah. Kerana dia ayahanda kepada cucu Rasulullah, maka gelaran itu adalah baginda Ali, orang Melayu kalau sebut ya. Sebab apa? Nasabnya sambung kepada Siti Fatimah. Apabila Rasulullah tengok Siti Fatimah lahir, Rasulullah gembira, maka diberikan nama Fatimah. Gelarannya juga Az-Zahra, gelarannya juga Ummu Ahlil Bait, dan gelarannya juga Ummu Abiha, Siti Fatimah. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sebab dinamakan Fatimah dengan Fatimah? Fatimah bermakna yang terpisah, yang tercerai. Kerana Allah Taala dah ceraikan dia dengan api neraka. Dia bukan nabi, tetapi dia tidak boleh buat dosa. Siti Fatimah. Kita tak sebut dia sebagai maksum lah sebab dia bukan nabi, tetapi dia tidak boleh buat dosa. Allah Taala dah ceraikan dia daripada api neraka, Siti Fatimah. Dan Rasulullah tanya kenapa gelarkan Fatimah Az-Zahra? Semua Rasulullah yang gelarkan ya. Kerana Zahra atau apa tahu, bunga yang mekar. Kerana Rasulullah bilang, puteri aku ni kalau sembahyang, dia berdiri di mihrab, dia bercahaya sinar. Mana kita tengok sini banyak Habib-Habib kita, Habib Neon semua kan bercahaya sinar. Wali-wali kan bercahaya sinar. Itu dapat daripada mana? Itu daripada daripada ninda dia Siti Fatimah. Rasulullah yang nampak cahaya daripada Siti Fatimah. Jangan kau nak nafikan. Masuk dalam kaum ibu, masuk sekali dalam. Jangan depan tangga, nanti orang nak naik susah. Masuk sekali dalam sini banyak kosong. Masuk. Maka Rasulullah bilang, kalau puteri aku ni diri di mihrab dia sembahyang, bercahaya sinar. Maka macam bunga yang mekar. Sebab itu gelarannya Az-Zahra.
bunga yang mekar. Siti Fatimah. Begitu seperti bercahaya sinar sehingga mengharum seperti bunga yang mekar. Sebab itu digelarkan Az-Zahra. Dan digelarkan juga Siti Fatimah sebagai Al-Batul. Al-Batul ini bermakna yang terputus dan bermakna juga yang tidak terputus. Terputus daripada segala maksiat dan dosa. Dan yang tidak terputus taharahnya. Siti Fatimah khususiatnya tidak datang uzur. Sepanjang waktu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatimah Al-Batul. Dan gelarannya juga Ummu Ahlil Bait. Ummu Ahlil Bait ini dua. Satu, kerana apa? Dia ibu kepada sekalian Ahlul Bait. Segala yang kita tengok sekarang ni, Al-Junaid, Al-Kaf, As-Sagaf, semuanya itu Ahlul Bait Nabi SAW. Ibu mereka awal puncanya lah Siti Fatimah, Ummu Ahlul Bait. Ummu Ahlul Bait Nabi SAW dan juga Ummu Ahli Baitullah. Kenapa? Lahirnya Fatimah pada zaman orang sedang repair Kaabah. Kaabah bangunan baru. Bangunan baru yang roboh kena bah. Kemudian mereka bangunan baru yang pada ketika itu Nabi nak letakkan Hajarul Aswad sampai mereka ada pertikaian, bukan? Siapa nak letakkan? Itu that year Fatimah was born. Maka gelarannya adalah Ummu Ahlil Bait. Ahlil Bait dua. Ahlil Bait Nabi dan juga Ahli Baitullah. Kerana apa? Ibu kepada Ahli Baitullah. Kerana pada ketika itu lahirnya Siti Fatimah. Tengok gelaran-gelarannya adalah mulia. Dan gelarannya Ummu Abiha, ibu kepada ayahnya. Fatimah lah menjadi penawar hati ayahnya. Fatimah lah menjadi penyejuk hati ayahnya. Ketika Amul Huzun, tahun duka cita, kita tengok macam mana duka cita Nabi pada selepas wafat Siti Khadijah. Kita tengok macam mana mereka anyaya dan berlaku biadab terhadap Rasulullah selepas wafatnya Abu Talib, ya. Amul Huzun, sehingga Allah Ta'ala angkat Nabi pergi Isra dan Mi'raj. Sebelum berlaku Isra dan Mi'raj, apa mereka lakukan? Sampai mereka tuang najis atas kepala Nabi. Sehingga mereka, orang-orang Taif, lempar Nabi dengan berbagai-bagai sampai luka Nabi SAW. Siapa menjadi penawar hati Nabi? Kehilangan isterinya, kehilangan bapa saudaranya, puterinya yang menjadi pendamping dan penyejuk hati Nabi SAW. Fatimah yang sama-sama ikut diboikot di Syaib Abi Talib. Ketika mereka boikot sampai menanggung lapar, Fatimah sama-sama menanggung lapar. Ketika itu Fatimah anak dara umur 16 tahun, lebih kurang. Kemudian Rasulullah balik dengan kepala penuh debu, dituang debu oleh orang-orang kafir Quraisy. Fatimah yang dengan menangis bersihkan kepala ayahandanya. Fatimah juga yang ketika Nabi sedang sujud di sisi Kaabah, orang-orang Quraisy bilang, siapa boleh tuang najis atas kepala Muhammad? Mereka ambil najis unta dengan perut-perutnya tuang atas kepala Nabi. Fatimah datang dengan menangis-nangis membersihkan kepala ayahandanya yang mulia itu, Siti Fatimah. Seraya disumpahkan orang-orang Quraisy itu, maka pusingan pertama Perang Badar mati semua mereka itu. Ditebas oleh orang-orang Islam, ya. Siti Fatimah yang menyaksikan, dan Siti Fatimah lah yang menjadi penyejuk hati ayahandanya. Siti Fatimah yang jaga makan minum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok khidmatnya. Tengok khidmat Siti Fatimah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah yang jaga makan pakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah lah jadi tempat penyejuk hati, penyejuk mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gelarnya ialah Ummu Abiha, ibu kepada ayahandanya. Jadi orang laki-laki kalau yang single-single ada anak perempuan yang jaga dia, jaga makan pakainya. So, anti ummu abiki. Kau adalah ibu kepada ayahmu. Macam jadi dia anak tapi jadi macam ibu. Dia jadi anak tapi jadi macam ibu. Dia yang jaga makan pakai bapaknya semua. Itulah Siti Fatimah binti Rasulillah. Siti Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya dengan ibadatnya, hidupnya dengan zuhudnya. Kemudian apabila Nabi berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, Fatimah tak lama pun hijrah dengan rombongan, ikut pindah dibawa oleh beberapa orang perempuan dengan Saidina Ali sebagai guard, bawa pergi pindah. Maka sudah sampai ke Madinah Al-Munawwarah, Siti Fatimah, di antara khususiat Fatimah lagi, iaitu apa? Rasulullah tak suka orang kalau anak perempuan ada anak dara dipinang orang, reject, tak bagus. Nabi bilang kalau ada anak perempuan yang layak kahwin, ada orang minta, orang pinang, kahwinkan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, walaupun yang minta orang kulit hitam kaki kurus. Nabi bilang kalau tak terima nanti timbul bencana. Ya Rasulullah, walaupun yang pinang orang kulit hitam kaki kurus. Nampak semuanya pun tak adalah hitam sangat, tak ada kurus sangat. Baik itu bapak mentua awak terima awak. Kalau hitam dan kurus pun bapak mentua kena terima juga, tak boleh reject. Nabi bilang jangan, kalau ditolak timbul bencana. Tapi Fatimah orang pinang Rasulullah tolak. Itu khususiat Fatimah. Boleh tolak. Orang pinang, ramai juga yang pinang. Antara orang-orang pemuka-pemuka, semua sahabat-sahabatnya pinang Siti Fatimah. Rasulullah mengatakan Allah belum tentukan. Dan Rasulullah bukan pasal pilih kasih. Rasulullah bukan pasal tengok standard. Memang semua wahyu daripada Allah Ta'ala.
Maka Rasulullah bilang, belum, Allah Ta'ala tentukan. Maka runding Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar, ya Rasulullah, takkah siapa agaknya Rasulullah rasa berkenan untuk dapatkan dengan Fatimah? Mungkin Rasulullah ada berkenan siapa-siapa. Boleh Rasulullah suarakan dengan kami, jadi kami boleh tolong soundkan ke, hintkan ke, bagaimanalah ya, begitu ya. Maka Rasulullah berkenan Saidina Ali, cuba kau tanya dengan Ali. Maka Saidina Abu Bakar pun tak tanya direct, jaga Nabi punya prestige, jaga Nabi punya nama. Tak lengah lagi Saidina Abu Bakar itu jam juga pergi jumpa Saidina Ali sampai terperanjat. Saidina Ali tengok Saidina Abu Bakar datang. Ya Saidina Abu Bakar, kenapa kau bergegas gini datang? Apa bawa apa? Aku nak tanya kau satu perkara. Dia tak bilang, Rasulullah suruh tanya, tidak. Jadi konon-konon dari dia sendirilah. Memang asalnya daripada dia. Tengok sahabat concern sekali dengan Nabi ya. Concern sekali dengan Nabi. Bertanyalah Saidina Abu Bakar, ya Ali, aku nak tanya engkau sudah Islam dari kecil. Engkau diambil oleh Nabi dari kecil, diasuh oleh Nabi dari kecil. Takkan kau nak gembirakan hati Nabi? Takkan kau sudi nak persunting puteri Nabi? Menangis Saidina Ali. Ya Abu Bakar, kau mengingatkan aku satu perkara yang aku sudah cuba nak lupakan. Iaitu apa? Memang aku ada hasrat, tetapi apa ada pada aku? Dia sedar, ibarat enggang sama enggang, pipit sama pipit. Manalah layak terbang bersama. Itu tawaduknya Saidina Ali. Tetapi Saidina Ali dengan Siti Fatimah bukan enggang dengan enggang, pipit dengan pipit. Seperti jelatik dengan jeladan. Burung terkukur di sawah padi. Sama cantik, sama padan. Kalau diukur sama tinggi. Maka Saidina Ali berkata gitu, aku tak ada apa-apa nak aku ajukan kepada Rasulullah. Ini puteri Rasulullah. Dia hargakan Siti Fatimah. I got nothing, who am I? Berani nak lamar puteri Rasulullah. Dipandang Fatimah so highly, bermakna Saidina Ali. Kata Saidina Abu Bakar, kalau kau ada hasrat, Allah akan cukupkan. Nanti aku maklumkan Rasulullah. Maka maklumkan Rasulullah, suka Rasulullah. Saidina Ali pun datang pinang. Ketika itu Rasulullah sedang berada di rumah Ummu Salamah. Ketika Saidina Ali dah ketuk pintu saja, Rasulullah gembira ceria. Rasulullah bilang, Ummu Salamah, lekas buka pintu. Dia yang di luar tu seorang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa tu ya Rasulullah? Siapa? Buka lekas. Dia orang dicintai Allah dan Rasulnya. Siti Ummu Salamah bilang, aku sampai tersandung-sandung nak buka pintu. Sampai tersandung-sandung nak buka pintu, aku buka rupanya Ali. Karamallahu wajhah. Sayyidina Ali di pintu. Maka masuk. Maka Sayyidina Ali menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, lantaran kau aku dapat iman, lantaran kau aku kenal Allah, lantaran kau aku jadi Islam. Maka betapa besarlah budi jasamu. Aku kalau tak ada keberatan Nabi, kalau sudi ingin aku nak persunting puterimu. Ceria wajah Nabi punya gembira. So apa? Delighted ke enlightened? Delighted. So delighted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat gembira dengan berita itu, senyum. Rasulullah pun tanya, ya Ali, jaga apa kehormatan Sayyidina Ali pula. Tak pula Ali bilang, elah Ali, kau miskin pun tak apalah, apa-apa. Tidak pula ya. Nabi tanya, ya Ali, apa ada engkau untuk beri untuk sebagai mas kahwin? Aku tak ada apa-apa ya Rasulullah. Apa ada? Cuma ada dua benda saja. Satu pedang, satu baju besi. Itu aja. Pedang dan baju besi, bermakna benda yang dia ada pun bukan untuk dia tau. Benda yang dia ada tu untuk perang juga, untuk umat juga, untuk bela Rasulullah juga. Itulah harta Sayyidina Ali, tak ada lain. Pedang dengan baju besi. Baju besi dia tu pun Rasulullah yang bagi. Allah. Maka baju besi itu bernilai 40 darham. Harganya 40 darham perak. 40 darham pihak. Maka itulah mas kahwin dia dengan Siti Fatimah, 40 darham sahaja baju besi. Ada siapa kahwin baju besi tak? Allah, baju besi ke apa ke? Begitu Siti punya, Fatimah punya mas kahwin baju besi aja. Dia boleh pakai baju besi ke pun? Tak boleh pakai baju besi pun. Itulah nilai mas kahwin dia, 40 darham nilai harga baju besi. Begitu berkahwin. Maka pindah daripada rumah Rasulullah ke rumah Sayyidina Ali agak jauh sedikit. Maka Rasulullah rindu asal rindu anaknya. Sebab itu kalau kahwin anak orang, jaga baik-baik. Bapaknya sayang, jangan kau buat tak senonoh anak orang. Bapaknya sayang, jaga dari kecil sampai besar. Kahwin anak orang kau paksa, tak boleh itu, tak boleh ini, ikut dengar cakap aku. Memanglah isteri kena dengar cakap suami, tapi bukan jangan jadikan dia hamba tebusanmu. Kena jaga dia dengan bapaknya, dengan maknya, sayang. Nabi bilang, kalau kau kahwinkan anak kau dengan laki-laki yang tak baik, maka kau memutuskan rahim. Iaitu apa? Suaminya akan menghalang dia akan berjumpa dengan ahli keluarga. Suaminya yang berdosa. Isterinya kena taat, tapi suaminya yang berdosa. Maka Rasulullah jauh Siti Fatimah, tak serumah lagi. Rasulullah rindu. Maka Rasulullah minta kalau ada siapa-siapa ada rumah, Rasulullah nak gantilah rumah biar Siti Fatimah tinggal dekat dengan Nabi. Ada seorang sahabat terus kasihkan rumahnya, pindahlah Siti Fatimah. Maka setiap hari Nabi sebelum pergi Masjid Nabawi, Nabi lalu depan rumah Fatimah dulu mendoakan.
Doakan apa innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Nabi bacakan itu, patutlah ahli bait Nabi suci-suci belaka. Senantiasa Nabi doakan Fatimah punya rumah tangga dengan doa begitu setiap pagi ya. Alhamdulillah semua dah doakan ketika doa Habib dalam tulang sulbi Sayyidina Ali. Begitu ya. Begitu, ini semua cerita family mereka. Ada cucu dia depan kita semua ya. Begitu ya. Begitu Siti Fatimah disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi ada permasalahan, maka minta Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tolong panggilkan Fatimah datang menghadap. Dan Fatimah tak sembarang keluar rumah. Walaupun duduk sama-sama Madinah, tak ada orang nampak, oh ni Fatimah jalan pergi pasar, pergi sini, tak ada perlu, tak ada keluar. Orang tak tahu pun itu Fatimah keluar. Maka apabila Sayyidina Fatimah datang, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tengok baju Fatimah, khimar dia, rasa tak ada yang pesen gitu kat sini. Tengok khimar dia, tercengang Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sampai ke rumah Rasulullah saja, Sayyidina Umar nampak menangis terus Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sampai keluarkan perkataan, anak-anak Emperor of Rome, Emperor of Parsi, Emperor of Persia, baju dengan glamour-glamournya dengan sutra. Ni puteri Rasulullah, bajunya tampal 12. Koyak rabak tampal 12. Tampalnya pakai apa? Bukan pakai perca, tampalnya pakai daun tamar. Itu Siti Fatimah. Sebab itu kaum ibu yang sederhana ya, jangan glamour-glamour sangat. Jangan pakai baju yang terpaling cantik, yang terpaling indah. Especially Syarifah. Anda mulia, anda zuriat Siti Fatimah. Anda zuriat Rasulullah. Begitu ninda anda. Kemuliaan anda pada nasab anda. Kemuliaan anda pada diri anda, bukan pada baju anda, bukan pada harta anda. Kemuliaan anda pada diri anda, pada rohani anda, pada jiwa anda. Bukan dengan glamour, dengan apa semua. Anda adalah daripada turunan orang-orang yang sangat-sangat mulia. Anda kena tengok kemuliaan ninda anda. Pemimpin wanita ahli jannah, macam mana dia punya dressing. Sayyidina Umar sampai menangis, sampai keluar perkataan gitu. Siti Fatimah terus masuk, bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, Umar Al-Khattab sampai tersentuh tengok baju aku ya Rasulullah. Dia sampai cakap begini-begini. Dan Siti Fatimah sambung lagi. Dia tak tahu semenjak aku kahwin dengan Sayyidina Ali, 4 tahun. Kami tidur malam, alas kami cuma kulit kambing saja. Madinah punya sejuk, macam mana punya sejuk kalau dalam musim sejuk. Alas itu sejadah ni pun tebal. Kulit kambing yang tipis tu bikin alas. Dia tidur, alas kulit kambing saja. Kalau malam kami bikin alas tidur, kalau siang bikin alas makan unta. Nak makan unta pun tak ada besin pun, tak ada bakul pun, tak ada tampi pun, tak ada dulang pun. Alasnya apa? Itulah malam dia bikin alas tidur, siang bikin malas kasih makanan unta, pakai itu the same alas itu juga. Dan bantal kami bersumbat dengan apa? Bukan kabu, bukan kapas. Bersumbat dengan apa? Daun-daun kering dan juga sabut-sabut tamar. Itulah Siti Fatimah. Itulah Siti Fatimah. Hidupnya dengan penuh zuhud sekali. Penuh zuhud. Penuh zuhud. Kisah tepung sendiri sampai tangannya penat. Ketika tu dia mengandung Sayyidina Husin. Sudah ada Sayyidina Hasan. Buat kerja rumah sendiri. Semua buat sendiri. Sehingga Sayyidina Ali bilang, semenjak aku berkahwin dengan Fatimah sampai akhir hayatnya, tak pernah sekali pun dia singgung perasaan aku. Tak pernah sekali pun dia sakitkan hati aku. Sikit pun tak pernah, walau sekali pun. Tengok ya, suami begitu redha. Dan tak pernah sekali pun aku paksa dia. Maksud tak pernah paksa tu apa? Kalau Sayyidina Ali minta request anything from Siti Fatimah, dia never, jangan kata nak reject. Reluctant pun tak pernah. Tak pernah. Kalau kita kan, buatkan abang ni, naklah abang ni, buatlah, tolonglah. Itu kira pujuk lah, sebetulnya paksa. Ya? Kekonon-konon pujuk, sebetulnya paksa. Sayyidina Ali bilang, tak pernah sampai aku kena paksa dia. Asal minta aja dengan segera, marhaba ya Sayyidina Ali. Terus buat, kata Sayyidina Ali. Begitu ya. Maka bikin kerja rumah semua sendiri. Dapat khabar bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hasil rampasan perang, dapat harta dan juga dapat apa? Dapat harta rampasan perang dan juga dapat ada beberapa hamba sahaya. Siti Fatimah cuba minta. Memang bahagian Rasulullah. Punya. Rasulullah khumus untuk Nabi. Siti Fatimah minta, abah kalau ada spare hamba sahaya, saya minta satu abah, minta bantu. Dia tengah mengandung. Orang lain boleh dapat, Fatimah tak boleh dapat. Fatimah puteri Rasulullah. Apa Nabi semua beri kepada orang, begitulah Fatimah pun sama juga. Maka Rasulullah berikan Fatimah yang terlebih istimewa daripada hamba saya. Orang lain dapat hamba, Fatimah dapat Rabb, dapat Tuhan.
Maka Rasulullah ajarkan kalau kau rasa berat ya Fatimah, kau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sampai kau bikin kerja kau, nanti Allah beri keringanan. Ingat, kalau kita bikin kerja apa berat, payah dan susah, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, nanti dapat ringan. Dulu saya masa NS kat Singapura, National Service, kita manalah kuat lari. Dulu lari juga tau, sekarang kaki dah tak kuat lah ya. Kalau bayangkan dulu kita lari dalam NS, kita jogging, kita pergi long distance run semua. Sportsman juga dulu, sekarang dah tak ada lah. Jangan kau bayangkanlah lagi ya. Dulu kadang kena lari tak daya, kita baca subhanallah alhamdulillah wala, ringan, lari boleh ringan, boleh complete dia punya apa semua dengan baca subhanallah. Teringat ya Rasulullah, dulu saya masih budak-budak, kalau kena bikin apa semua payah semua, kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Teringat Siti Fatimah, Rasulullah ajarkan dia begitu, kita pun baca ringan. Try lah bikin apa semua ringan, insya-Allah. Nak pergi hiking, nak pergi mana semua, baca semua begitu ya, semua ringan. Maka Siti Fatimah baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ringan dia bikin kerja. Orang lain dapat hamba saya, Fatimah dapat Tuhan. Begitu istimewanya. Begitu istimewanya Siti Fatimah. Satu lagi yang Rasulullah ajarkan Siti Fatimah ialah apa dia? Kalau nak tidur, baca ya. Setiap malam nak tidur tu namanya tasbih Fatimah. Setiap malam nak tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Nanti dapat mimpi yang clear dan mimpinya tu tak boleh samar. Real mimpi, kau boleh nampak exactly dan kau boleh relate lagi, dan kalau ada message kau boleh dapat message daripada mimpi. Hatta kalau mimpi jumpa hantu sekalipun kau boleh nampak muka hantu tu, kau boleh cerita tentang hantu tu. Kan kita semalam aku mimpi apa pun aku tak ingat, seramlah ke apa ke umpamanya ya. Tapi kalau baca ni, apa yang kita nampak dalam mimpi macam real, kita boleh ceritakan. Kalau ada message pun message kita dapat. Itu tasbih Fatimah namanya. Satu lagi amalan Siti Fatimah ialah kalau Friday afternoon kan ada waktu istijabah dalam hari Jumaat. Macam-macam riwayat. Ada kata lepas subuh, ada kata khatib ketika naik mimbar, ada kata khatib duduk atas mimbar antara dua khutbah, ketika khatib turun mimbar, waktu sekian. Tapi yang diperpegangi oleh Siti Fatimah ialah lepas asar hari Jumaat. Lepas asar hari Jumaat, Siti Fatimah duduk dengan sejadahnya dah mulai ibadat. Kata Fatimah mengatakan, menurut ayahandaku inilah waktunya. Maka disebut itu waktu Fatimiyah. Waktu Fatimah. Jadi hari Jumaat lepas asar, jangan duduk simbang-simbang, makan jemput-jemput, tengok cerita, drama, ketawa-ketawa. Siti Fatimah pakai telkung ibadat kepada Allah Ta'ala. Fatimah punya, sorry saya tak nampak lah. Siti Fatimah punya favourite colour is purple. Nasib baik ada juga pakai satu purple, jadilah pakai tu purple ya. Siti Fatimah favourite colour is purple. Purple. Maka keluar semua pakai hitam, tapi dalam sembahyang pakai telkung purple. Orang kita sembahyang telkung putih tau, rambut semua telkung warna tau. Orang perempuan boleh warna. Orang kita terbalik, boleh pakai warna, dia pakai putih pula. Boleh pakai plain hitam, dia pakai warna pula. Okey, suka hatilah, tak apa, tak ada menjadi apalah ya. Tapi Siti Fatimah punya favourite colour is purple. Purple favourite colour Siti Fatimah ya. Begitu. Jadi Fatimah dah pakai telkung, ibadat lepas asar, ibadat. Apa lagi ibadat Fatimah? Sayyidina Hasan bilang, ibuku semalam-malaman munajat kepada Allah Ta'ala hanya untuk umat Muhammad. For our sake tau. Kalau Rasulullah memang untuk umat, itulah Nabi kan ya. Ni Siti Fatimah, istilah kita kan apa kena mengenai dengan dia kan ya. Dia perempuan saja kan. Lah, abahnya concern umat, dia pun concern umat. Jangan kita rasa majlis petang ini just for the habaib, just for apa-apa, just kerana mengagung-agungkan, mendewa-dewakan. No. Kerana kita semua dah pernah dimunajatkan oleh Siti Fatimah depan Rabbul Alamin pada malam-malam hari sunyi. Tak tidur dia untuk kita, for the sake of umat Muhammad, kata Sayyidina Hasan. Ibuku munajat semalam-malaman sampai pagi hanya untuk umat Muhammad. Tengok dia punya jasa pada kita. Ada jasa tak agaknya? Apa perlu tak kita setahun sekali lah kita sebut nama dia, orang dah bilang kita Syiah lah, orang kita bilang ta'assub lah. Dia tiap malam pun tak ada orang bilang Fatimah kau ni ta'assub lah Fatimah. Tak ada, tiap malam dia punya munajat untuk umat Muhammad. Ya, mana tak kita kena ingat Siti Fatimah. Not just because dia puteri Rasulullah, memang dia puteri Rasulullah. Bukan kerana dia nenek kepada habaib yang kita sayangi, memang dia juga nenek kepada habaib yang kita sayangi. Di samping itu dia mendoakan kita munajat pada Allah untuk kita semua. Jangan tak hargai, jangan tak jadi orang yang grateful. Saudara-saudara sekalian, Siti Fatimah punya mulia, punya akhlaknya ya, punya concern. Siti Fatimah hidupnya cukup sederhana. Pernah satu hari kalau kita baca surah Al-Ata 'alal Insan, setiap subuh Jumaat tu cerita Siti Fatimah lah.
innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami beri makan bukan nak pujian, hanya kerana nak Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah datang, wahai Fatimah sama keluarga, apa kamu dah buat? Sampai turun ayat, ada apa ayah, ada apa? Mereka rupanya tak ada apa-apa makanan, hanya tinggal berapa keping makanan saja. Orang fakir miskin datang, dia bagi. Dah tinggal hanya berapa saja lagi. Tak tahu orang tawanan perang datang, beri. Last mereka tak ada apa-apa langsung. Turun ayat. Turun ayat mengenai family ni. Every Friday morning kita baca hal ta'ala al-insan, kita mention this. Asbab nuzulnya ialah apa? Siti Fatimah punya keluarga, punya murah hati beri. So, every Friday morning kalau kita baca surah hal ta'ala al-insan, ingat ini. Ingat Siti Fatimah punya peristiwa. Peristiwa. Seperistiwa juga Siti Fatimah. Seorang datang jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, minta bantuan makan. Kami tidak ada makan apa. Ingat ya, mereka tahu Rasulullah tak ada apa-apa. Mereka tahu Rasulullah pun miskin juga. Tetapi Rasulullah, maka tempat orang datang, tempat orang minta. Maka kita kalau jadi pemimpin gitu. Walau kita tak ada apa-apa pun, orang datang minta tolong kita, kita ada upaya untuk hasilkan. Jadi kita beri apa terdaya oleh kita. Jangan just reject saja. Apatah lagi kalau kita memang ada apa-apa, kita tak nak beri. Tak sepatutnya. Rasulullah bilang, aku really got nothing to give you. Tetapi aku tunjukkan kau kepada seorang, semoga Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala, orang tu akan beri kau sesuatu. Itulah puteri aku, pergi jumpa dia. Orang tu pergi rumah Siti Fatimah. Pergi rumah Siti Fatimah, ya Siti Fatimah, ayah anda kau suruh aku jumpa. Pasal aku tak ada apa nak makan. Siti Fatimah bilang, aku pun tak ada apa-apa. Kemudian dia teringat, nanti dulu. Satu-satunya kalung dia yang diberi oleh Sayyidina Ali, itulah kalung dia. Tak tahulah kalung apa, rasanya bukan emas lah ya. Mungkin entah perak ke, entah apa saja ke umpamanya, tembaga ke, copper ke, wallahualam ya. Itulah satu-satunya pemberian Sayyidina Ali kepada Siti Fatimah ya. Dua-dua Sayyidina Ali tu di antara sahabat-sahabat paling zuhud Sayyidina Ali tau. Paling zuhud Sayyidina Ali karamallahu wajhah, paling sederhana kehidupannya ya. Maka Siti Fatimah, ini aku ada satu. Itulah satu-satunya barang perhiasan yang dia ada, pemberian suami dia. Satu-satunya dia terus buka, kasihnya, ambil. Kalau pakailah untuk apapun, untuk ahli keluarga kau, untuk beli makan untuk keluarga kau. Begitu Siti Fatimah. Orang ni datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, Siti Fatimah berikan aku kalung ini ya Rasulullah. Rasulullah gembira tengok puterinya sanggup memberikan satu-satunya barang kemasnya untuk orang yang lapar ini. Rasulullah gembira. Seorang sahabat Ammar dengar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk tebus kalung ini. Maka dia bilang sama orang ni, wahai fulan, berapa engkau perlukan? Aku beli balik kalung ini, aku nak balikkan Siti Fatimah. Allah. Orang ni bilang, orang ni pun tak termahak. Dia bilang, aku hanya perlukan sedikit untuk makan. Aku nak beli baju satu lain. Inilah baju aku satu-satunya dari hijrah aku datang. Inilah, aku tak ada baju lain. Dan sedikit bekalan untuk aku balik kampung aku jauh. Orang ni kasih, orang ni 20 dinar. Kasih baju sepersalinan pakaian. Kasih 1 ekor unta untuk dia balik. Dan apa? Kalung dia dapat balik. Kalung dapat balik. Dan kalung ini, ya Rasulullah, izinkan aku untuk hantar balik Siti Fatimah. Suruh dia punya hamba pergi hantar. Suruh hamba dia pergi hantar ke Siti Fatimah. Siti Fatimah dapat balik kalung dia. Dan dengan kabar bahawa dengan berkat kalung dia, orang ini dapat makan, dapat pakai, dapat duit, dapat unta. Allah. Lantaran kalung dia yang satu saja. Maka dia dapat balik kalung dia. Maka hamba sahaya ni, tuan dia bilang, aku hadiahkan engkau kepada Rasulullah. Jadi hamba Rasulullah pulanya. Terima Rasulullah pula happy tengok ini begini, puteri dia begini, sahabat ini begini. Rasulullah bilang, wahai engkau, sekarang kau bukan hamba aku merdekakan kau. Allah, lantaran Siti Fatimah macam-macam boleh dapat. Dia generatekan macam-macam keberkahan bagi semua. Saya teringat Siti Habib Jaafar dapat kuda. Kan kuda Habib Jaafar kan, orang sampai belikan kuda balik, tebuskan balik kasih dia kuda. Habib Jaafar, bapa Habib Ali gitu tau, dia ada kuda. Dia minta bikinkan horseshoe dia, sepatu kuda. Besi. Orang dah bikin, Habib, ni sepatu kudanya. Habib tanya, berapa hadiahnya, berapa harganya, upahnya? Apa yang Habib suka nak kasih, kasihlah. Apa aku suka? Betul, aku suka kasih kau kuda. Habib kasih kudanya. Kasih kuda. Orang ni bawa balik kuda, aku nak kasih makan apa kuda ni? 2-3 hari aja kuda makan lebih banyak pada aku. Nak jual pun tak ada orang boleh beli. Orang Fatarium semua miskin-miskin. Tak satu orang dari luar datang tengok, ya ada kuda lah.
Setahu aku Habib Jaafar suka kuda. Dia beli kuda ni. Orang ni dapat duit, kuda balik daripada Habib Jaafar. Sama cerita dengan Siti Fatimah punya story. Dia apa happen anak cucu, apa tok nenek jatuh pada anak cucu. Begitu. Ketika tengok Siti Fatimah ni, kita cerita teringat Habib Jaafar punya cerita. Sama pula ni belaka. Habari begitu. Siti Fatimah dia beri kalung dia saja. Dia berikan kalung dia saja. Siti Fatimah punya murah hati. Siti Fatimah punya murah hati. Berikan kalung dia pada orang sampai begitu. Siti Fatimah punya khususiat. Tak boleh dimadu. Siti Fatimah tak boleh dimadu. Sayyidina Ali nak kahwin dua. Sebab sunnah lah. Kan sunnah Nabi kan kahwin lebih. Sahabat-sahabat lain pun kahwin dua. Walau bukan kerana kaya, bukan kerana apa. Kerana sunnah. Minta izin Rasulullah. No. Siti Fatimah tak boleh dimadu. Siti Fatimah kedap kalau madukan dia, menyakiti dia mengingati aku. Cannot. Lepas tu lepas wafat Siti Fatimah, barulah Sayyidina Ali kahwin lain banyak isterinya. Tukar ganti ada apa semua. Sampai berbelas juga isteri Sayyidina Ali. Tapi ketika hayat Siti Fatimah macam Siti Khadijah. Tidak dimadu. Itu khususiat. Kau jangan tanya. Awak boleh dimadu. Siti Fatimah tak boleh dimadu. Siti Fatimah tak boleh dimadu. Maka apa itu khususiat dia. Jangan marah ya. Jadi awak tak ada khususiat itu. Siti Fatimah saja ada khususiat itu ya. Siti Fatimah tidak dimadu. Siti Fatimah sendiri saja. Itu khususiat Siti Fatimah. Itu khususiat Siti Fatimah tak boleh dimadu. Satu perkara lagi Siti Fatimah ni. Rasulullah punya sayang dengan Siti Fatimah. Satu hari Siti Fatimah datang menghadap Nabi, mukanya sugul. Nabi bertanya, "Kenapa wahai Fatimah?" "Tak ada apa-apa ya, ayah." "Cakaplah." "Begini ayah, isteri ayah Aisyah selalu kalau berbual nanti dia cakap, antara isteri-isteri abah kamu yang anak dara aku seorang tau. Gadis, perawan. Semua kan janda belaka. Termasuk Siti Khadijah. Selalu dia sebut begitu. Antara isteri-isteri abah kamu yang anak dara, yang gadis, perawan, aku seorang tau." Siti Fatimah terasalah termasuk ibu dia juga, maknanya tidak apa janda statusnya. Rasulullah bela Fatimah. Rasulullah bilang, "Wahai Fatimah, begini, kalau lain kali kalau Aisyah cakap dengan kau jawab dia begini." Jumpa Fatimah dengan Aisyah lagi. Aisyah buka cerita lagi. "Antara isteri-isteri abang kau yang anak dara, aku seorang tau." She's proud lah. Memang anak dara kan, anak dara. Fatimah pun jawab, "Betul wahai Aisyah. Namun di antara isteri-isteri abah aku, yang dapat abah aku bujang teruna, mak aku seorang tau." Habib Masyur cerita ni. Habib Masyur bilang, anak dara ada nilai, bujang pun ada nilai. Sebab itu kau jadi bujang, jaga baik-baik awak punya teruna. Jangan bikin tak seronok, bukan-bukan. Jelek, kotor, jijik. Bujang teruna pun istimewa. Sampai Rasulullah muliakan bujang. Sampai Rasulullah suruh Fatimah jawab gitu. Antara isteri abah aku yang dapat bapa aku bujang teruna, mak aku seorang. Diam Aisyah. Sebab Aisyah pun dapat Nabi sudah suami orang, ya tidak? Sampai begitu. Jadi apa, Rasulullah bela Siti Fatimah. Terdiam Siti Aisyah. Dan keluar rumah tangga Nabi selalu begitu. Jadi isteri dia bukan madu 3 tau. Madu 9. Dan antara madu-madu dia ada yang geng-geng, ada rapat-rapat. Yang ada bertengkar. Selalu tempat ngadunya siapa? Siti Fatimah. Tempat ngadunya. "Fatimah, bilang ayah anda kau begini. Fatimah, bilang ayah anda kau begini." Semua. Kadang-kadang, dan isteri Nabi semua boleh cakap dengan Nabi. Boleh bersuara, boleh apa. Tapi kadang-kadang mereka true Siti Fatimah. Biasanya true Siti Fatimah. Fatimah yang sampaikan, "Ayah, isteri ayah Aisyah cakap begini. Ayah, isteri ayah Hafsah cakap begini. Maimunah cakap begini." Disampaikan, suruh sampaikan semua. Sampaikan jadi tindakan Nabi terhadap semua isteri-isterinya semua kan. Pasal mereka macam-macam. Komplainnya true Fatimah, dia yang terima. Orang komplain ini rumah tangga ayahnya, dia yang terima. Dia yang jadi orang tengahnya. Siti Fatimah mulia sekali akhlaknya. Dia yang terima, baik sekali ya. Fatimah meninggal pada usia 28 tahun. Sebelum dia meninggal, ketika Nabi sudah sakit wafat, maka Nabi sudah tenat, panggil Siti Fatimah datang. Nabi bisik pada Siti Fatimah, Aisyah perhati saja. Maka menangis Siti Fatimah. Kemudian Nabi bisik lagi, ketawa pula Siti Fatimah. Dan lepas wafat Nabi, Siti Aisyah bertanya, "Wahai Fatimah, ketika ayahandamu sedang tenat gering, ada berbisik kepadamu,
Mula-mula kamu menangis, kemudiannya kamu tertawa. Apa yang dibisikkan oleh baginda kepadamu, wahai Siti Fatimah? Begini, wahai Aisyah. Menangis aku kerana ayahandaku mengatakan bahawa baginda akan kembali ke hadarat Allah. Maka duka citalah aku menangis. Maka tertawa pula aku kerana dikhabarkan bahawasanya akulah orang pertama dalam keluarga yang akan menyusul baginda. Dibilang mati kok ketawa. Kalau kita bilang mati boleh ketawa tak agaknya? Umpamanya mak kita bilang, ibu dah nak pergi. Doktor dah bilang stage 4 ibu kena kanser. Menangis. Tapi jangan bimbang nak. Ibu dah dapat mimpi. Kau lah akan mati jumpa ibu dulu. Alamak, ibu tak salah mimpi ke? Kalau kita lah ya. Kalau kita sedih-sedih tapi bilang mati seram juga. Betul ke bu? Ibu tak salah mimpi ke bu? Umpamanya ya. Dia ketawa gembira. Bilang mati boleh ketawa Siti Fatimah. Dan dia bilang, kata dia sakit. Dia bilang, dia tengok orang angkat jenazah. Dia bilang kalau aku mati, tolong. Dia yang mandikan dia Sayyidina Ali. Dia tak nak orang lain mandikan dia. Tu almarhumah isteri saya yang mandikan pun saya dulu. Dia minta. Dia dengar cerita Siti Fatimah. Dia bilang kalau I meninggal you mandikan ya. I tak nak orang lain mandikan. Dia tak nak orang lain tengok dia. Dia tengok macam sebab kita mandikanlah. Allah sedih mandikan almarhumah isteri kita. Apalagi Sayyidina Ali mandikan isteri dia ya. Sayyidina Ali yang mandikan Siti Fatimah. Dia minta Sayyidina Ali yang mandikan. Dan Siti Fatimah bilang kalau kebumikan aku malam. Sebab kematian kan banyak orang datang nak iring jenazah. Aku malu orang ramai-ramai tengok aku, biar gelap sikit. Dan dia minta bikinkan keranda. Dia tengok orang usung mayat dan malunya. Orang kau nampak bentuk badan dia dah terkujur. Dia tutup selubung kan. Nampak bentuk badan dia malu. Minta. Jadi awal pun pakai keranda ialah Siti Fatimah. Jadi pakai keranda. Jadi kalau perempuan sunat pasang keranda. Sebagaimana diminta oleh Siti Fatimah pasang keranda. Pasang keranda tutup jadi tak nampak bentuk badannya, begitu ya. Siti Fatimah. Siti Fatimah meninggal. Dan Siti Fatimah adalah ahli kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Siti Aisyah pun tak dapat sedemikian. Siti Aisyah dengan kemuliaannya yang lain. Walaupun Nabi bilang orang aku paling cintai ialah Aisyah dan di kalangan laki-laki ialah abahnya. Itu kecintaan lain kategori. Fatimah lain kategori. Khadijah lain kategori. Kita tak boleh bilang antara ini siapa lagi tinggi, siapa lagi tinggi. Itu semua urusan Allah Ta'ala. Urusan Allah Ta'ala. Ada department masing-masing ya. Orang Nasrani macam-macam mengatakan mereka betul lah begitu gini. Turun ayat Quran suruh cabar mereka sumpah laknat. Sumpah laknat asalnya begini. Bawalah orang laki-laki kamu, bawa anak kamu, bawa orang perempuan kamu dan sumpah dengan nama Allah. Kalau tak betul akan dilaknat oleh Allah. Maka Nabi datang bawa siapa? Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Itulah Nabi bawa untuk sumpah laknat. Orang Nasrani tak berani keluar satu pun. Mereka berunding-runding dengan padri bilang kalau kau berani nak bersumpah laknat dengan Muhammad, besok satu Nasrani tak akan remain atas muka bumi ini lagi. Akan dibinasa oleh Allah Ta'ala. Tak berani, mereka terus bayar upeti. Mereka terus bayar upeti dengan orang Islam, damai, tetap tak berani nak perang dan terus bayar upeti, tak berani nak sumpah laknat juga. Dan Siti Fatimah adalah kisah Rasulullah. Ahli kisah tu ahli selubung. Nabi balik, Nabi ada pernah ambil selubung, Nabi selubung. Panggil Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Nabi bilang ini ahli kisahku, ahli selubunganku. Ini very close family dengan Rasulullah SAW. Siti Aisyah nak masuk, ya Rasulullah masuk. Aisyah kau dah dapat bahagian kau. Aisyah Nabi sayang. Tak boleh, okeylah masuklah. Tidak, dah peruntukkan. Maka ini 5 saja. Sebab itu kita baca li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma ma'a Fatimah. Itu tawassul ahli kisah namanya. Lantaran ini 5 terpadam segala wabak yang membinasakan. Siapa al-Mustafa baginda? Wal Murtada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wabnahuma anak kedua mereka. Hasan Husin lah. Anak kedua mereka tu Hasan Husin. Kedua mereka ni siapa? Anak both of them. Who is this both of them? Who is this both of them? Dalam kita baca dari doa tadi kan, dan beserta anak kedua mereka. Anak both of them. Siapa both of them ni? Hasan Husin ni anak both of whom? Siapa? Anak Ali dan bukan anak Ali dan anak Rasulullah. Anak Ali, huma tu ialah Ali dan Rasulullah. Beserta Fatimah. Jadi anak Ali memang bin Ali dan anak Rasulullah. Wa banahuma
Anak kedua mereka, huma tu balik kepada Rasulullah, Ali dan Rasulullah. Ma'a Fatimah berserta dengan Fatimah ya. Begitu. Kalau ada apa musibah, balak-balak apa semua, wabak semua, banyak baca ini. Ulang baca ini semua, insya-Allah diredakan oleh Allah Taala. Kalau wabak betul, Allah Taala redakan. Kalau wabaknya palsu, Allah akan zahirkan kepalsuannya. Kadang-kadang setengah-setengah tempat, setengah-setengah zaman ada wabak palsu, bukan wabak betul. Pun Allah Taala akan zahirkan. Ini bukan real wabak, ini palsu wabak. Pun akan dapat, maka kau tak payah bimbang, it's not the real wabak. Kalau wabak tu palsu, kalau wabak tu betul, memang betul punya wabak dari Allah, Allah akan redakan wabaknya. Kalau wabak tu wabak buatan manusia, umpamanya, Allah akan zahirkan kepalsuannya. Jadi manusia boleh take different precaution. Begitu ya. Jadi kita baca li khamsatun utfi biha. Umat Islam banyak senjata-senjatanya, banyak pembuka singkapnya semua itu. Kita baca tu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kampung kita semua kena sakit wabak, umpamanya semua cerit-berit. Kita baca itu. Memang takdirnya Allah Taala, semuanya memang dari Allah Taala, tapi kadang-kadang ada manusia buat jahat, dia tidak. Allah Taala akan redakan wabak tu. Semua sembuh sakitnya. Sekali pun cerit-berit pasal orang di luar jahat lah, dia taruh dekat perigi-perigi kita semua tu kuman ke apa umpamanya, sampai semua cerit-berit, Allah akan zahirkan. Sampai orang boleh buat clean up periginya semua, hilang cerit-beritnya. Begitu. Jadi wabak sama ada wabak yang betul-betul lillahi ta'ala ke, wabak apa sekalipun akan dapat reda. Baca li khamsatun utfi biha. Siti Fatimah. Itu Siti Fatimah. Nabi mengatakan Fatimah adalah penghulu wanita ahli jannah. Penghulu wanita ahli jannah 4 orang. Nabi sebut Maryam, Khadijah, Fatimah dan Asiyah. Itulah penghulu wanita ahli jannah. Jadi yang kita sebut sekarang inilah penghulu wanita ahli jannah. Maka cucu cicitnya tu Habib Omar bin Hafiz ya, tulis qasidah yartah qalbi idza hadgat zakar Fatimah. Alangkah tenangnya hatiku kalau senantiasa aku ingat akan Siti Fatimah. Seorang sahabat kita akhir dia tanya, "Ustaz, ini qasidah sesuai nak baca bila ya?" Sesuai nak baca bila? Agak-agak sesuai bila nak baca qasidah ni bila? Bila agak-agaknya? Dia tanya, bila sesuai nak baca qasidah ni? Saya bilang, ketika kau nak kena pukul malaikat dalam kubur. Kita nak kena azab kubur, malaikat dah angkat tangan, "Man rabbuka?" Takdir kita tak boleh jawab umpamanya. "Man rabbuka?" Tak boleh jawab, dia dah angkat cemeti, yartah qalbi. Dan mudah-mudahan masih ingat kita tu. InsyaAllah tawassul dengan Siti Fatimah. InsyaAllah dapat. Satu, kalau ketiga kau nak kena pukul siksa kubur. Satu lagi kalau kau depan pintu api neraka. Takdir hisab tak clear, mizan tak clear, syafaat tak clear. Di depan pintu neraka tengah nak dilambung, our last hope. Kalau orang sudah nak karam, pada selai rambut pun dia akan berpaut. Ini di depan pintu neraka, tiba-tiba Allah ilhamkan kau teringat yartah qalbi berkat Habib Omar. Ketika nak dilambung kau yartah qalbi idza hadgat zakar Fatimah. Malaikat tak masukkan ke neraka. Malaikat tak jadi masukkan neraka. Malaikat dia, Siti Fatimah, ada orang sebut nama engkau. Hasan Hussein tengok nak, siapa tu nak? Siapa tu sebut nama ibu? Datang tengok, bu, ini murid Omar bin Hafiz bu. Ambil dia nak. Itu kita harap. Ini kita create dialog lah. Kita harap supaya kita baca. Tanya, nak baca tu selalu kat maulid-maulid. Saya suka baca ini. Ya. Dengan harapan biar aku memorize. Walau aku tengah panik, aku tak tahu apa, aku sebut nama Siti Fatimah. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala gembira, Allah Taala hilang murka, Allah Taala maafkan aku. Kan kita minta syafaat wali-wali semua tu. Wali-wali tu siapa semua? Adalah zuriat Siti Fatimah. Pernah satu peristiwa juga lagi ya. Satu hari ini kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan para sahabat ya. Kita tengok macam mana kehidupan mereka ya. Dia kalau satu lapar, semuanya lapar ya. Satu hari Saidina Abu Bakar kelaparan. Lapar kat rumahnya, tak ada apa makan langsung. Dah berhari-hari tak makan. Wal Saidina Abu Bakar tu makannya 7 hari sekali tau. Dia 7 hari sekali makan. 6 hari tak makan, hari ke-7 makan. Itu dia punya norm dia. Normal dia memang begitu. Kalau sampai dia dah lapar tu, maknanya dah lebih pada 7 hari lah. Saidina Umar punya makan 3-4 hari sekali. 3 hari melapar, 4 hari makan. Saidina Umar. Begitu pulanya ya. Saidina Abu Bakar dah sangat kelaparan, keluar daripada rumah. Pinga-pinga, tengok kanan, tengok kiri, kesiannya.
Lepas tu setiap kali saya kalau makan apa-apa enak lazat dia, saya bilang kalaulah ada Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar, aku hantar semangkuk soto ke apa ya, umpamanya ya. Ini ya, Sayyidina Abu Bakar sampai keluar tak ada apa makan, tengok kanan tengok kiri, kesiannya ya, kesiannya. Maka kejap lagi keluar pula Sayyidina Umar. Dia tengok dia, sama-sama lapar. Bermakna kalau satu lapar, semua lapar, tak ada satu yang kenyang. Dia tengok dia, tak tegur siapa, tak tengok apa. Dia faham, dia pun faham lah. Tengok dia, buat bodoh je dua-dua. Sebentar lagi sahabat mereka keluar sallallahu alaihi wasallam. Kalau dua-dua lapar, Nabi tak kenyang. Nabi keluar, mereka dua-dua bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah keluar? Yang mengeluarkan kamu lah mengeluarkan aku juga." Nabi pun lapar juga. Nabi ajak sahabat berdua ni, mari kita ziarah sahabat Fulan bin Fulan. Lepas itu dalam Imam Ghazali, dalam adab-adab makan, di situ kalau kita sangkingkan tak ada makan lapar, harus pergi rumah kawan kita yang kita tahu dia suka beri jamuan, harus pergi, dia kasih jamuan, biar dia dapat pahala. Bukan mengemis, tidak, biar dia dapat pahala ya. Maka Nabi pergi dengan Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar pergi rumah sahabat ini, dia sembelihkan kambing, bikin kambing golek, kasih makan apa semua. Nah, kita nak sebut sini, Nabi minta, boleh tak aku minta one slice, tolong hantarkan Fatimah. 3 hari satu benda pun tak masuk perut dia. Padahal mak dia kaya raya di Mekah dulu. Mak dia kaya raya, mak dia sponsor Nabi punya dakwah. Sampai mak dia kurus Siti Khadijah. Anak dia punya rela sampai begitu dengan Rasulullah punya cara kehidupan. Anak aku Fatimah, 3 hari satu benda, sebutir tamar pun tak ada masuk perut dia. Miskin habis, totally zero saja. Tak ada apa-apa langsung. Tolong hantarkan anak aku, Siti Fatimah. 3 hari tak ada apa pun secebis masuk dalam perut dia, Siti Fatimah. Ya. Kemudian, satu riwayat lain pulanya, Siti Fatimah pula tak sihat. Rasulullah nak pergi ziarah. Ada sahabat bersama dengan Nabi. Maka Nabi tanya, kau nak ikut aku ziarah? Boleh Rasulullah ikut. Maka sampai rumah Siti Fatimah pun tak keluarlah dari dalam. Nabi masuk. Ayah seorang ke ada sahabat tu? Ada sahabat, kata Nabi. Maka Siti Fatimah minta Rasulullah ulurkan selendang dia. Kalau tak ada orang lain, Siti Fatimah boleh keluarlah dekat hall dia, boleh dapatkan Nabi ya. Pasal ada orang lain, Rasulullah ulurkan selendang. Apabila Rasulullah ulurkan selendang, sahabat ni tengok, dia punya heran. Selendang Siti Fatimah macam gombal. Macam kain buruk punya selendang. Tadi selendang dia kita bilang apa? Tampal berapa? 12. Himar itu tampal 12. Tampungnya dengan apa? Daun tamar. Daun tamar dirajut-rajut bikin tampal dia punya selendang. Itu Siti Fatimah punya apa? Punya model pakaian. Begitu ya. Yang ini pulanya selendangnya tu macam kain buruk. Aku ingatkan kain buruk tadi punya selendang Fatimah, begitu punya cara gaya Siti Fatimah ya. Sangat zuhud. Bajunya longgar sekali. Tak ada pakai dat sana dat sini semua tu tak ada. Tak ada pisin-pisin semua, bajunya longgar. Boleh masuk 3-4 orang baju dia. Nak tengok baju Siti Fatimah sekarang, tengoklah itulah baju perempuan terim. Sampai kalau tarim ya, kalau nak beli dekat baju, kalau pergi Seun ke pergi mana sekalipun, pergi Mukalla, nanti tanya, kau dah pernah tarim? Ni pesen tarim. Ni pesen tarim. Kalau Dubai, Abu Dhabi lagi pesen dia lain macam-macam. Bermanik-manik semua. Kalau tarim, kembang besar, cuttingnya besar dan tak ada manik-manik khusus bahagian depan, tak ada. Ada sikit-sikit saja begitu. Ni khas tarim, plain sekali dan kembang besar. Begitu macam kita lah baju kurung Johor, baju kurung Pahang, baju kurung apa kan ada begitu kan. Ni tarim punya. Kita tengok baju tarim, teringat pakaian Siti Fatimah. Besar bajunya dan plain sekali. Sampai sekarang masih begitu ya. Begitulah kehidupan Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuncaknya nanti yang kita tunggu sama-sama, minta tolong Habib ya. Nanti Yaumil Mahsyar apabila diserukan, wahai sekalian ahli mahsyar, tundukkan pandanganmu. Tuan Puteri Cik Siti Fatimah nak lintas Siratul Mustaqim. Baru the princess of Rasulullah. The leader of wanita ahli jannah nak cross. Semua tunduk. Macam kita tengok apa kalau cerita-cerita Chinese punya emperor kan. Tuan Puteri nak lalu semua tak boleh tengok kan, semua kena tunduk. The Empress Dowager nak jalan ke, umpamanya lah ya. Ini Siti Fatimah, the princess of Rasulullah nak lintas Siratul Mustaqim. Semua tunduk tak boleh tengok. Maka Siti Fatimah pun lintas Siratul Mustaqim macam kilat menyambar. Di belakang dia Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Di belakang dia semua anak zuriat dia pun ada di belakang. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sagaf pun ada, Habib Ali bin Jaafar pun ada, Habib Abdullah Jufri pun ada, Habib Omar bin Hafiz pun ada.
Habib Ali Habsyi pun ada, guru-guru kita pun semua ada di belakang situ, dan di belakang mereka semua adalah pengikutnya, anak-anak muridnya. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan ini grup, ya Allah. Tidak di dunia, tidak di akhirat, ya Allah. Masukkanlah ketika mereka lintas Siratal Mustaqim bersama Ninda mereka Siti Fatimah. Biarlah kami dalam grup ini, ya Allah. Biarlah kami, apa daya kami yang dapat kami lintas sirat dengan begitu laju, ya Allah. Kecuali kau masukkan kami dalam grup ini, ya Allah. Walau betapa tidak layak kami sekalipun, ya Allah. Apabila grup ini dipanggil, ya Allah, biarlah kami dipanggil sekali, ya Allah. Dapat lintas sama sekali, walaupun kami sedar kami jauh tidak layak, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Dan kalau grup ini tidak ada satu pun yang jatuh, janganlah kami juga tergelincir, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, supaya kami selamat lintas, selamat jejak, selamat lintas, selamat sampai sama-sama dengan grup ini, ya Allah. Dengan rahmat-Mu, ya Allah. Kami bersyukur padamu, ya Allah. Kau letakkan kami di dalam grup Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kau tidak buat satu perkara yang sia-sia, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, tidaklah kau jalin kami sekarang ini kecuali kerana rahmat-Mu menunggu lagi di akhirat supaya kami dapat bersama dengan mereka, ya Allah. Kami mohon padamu, wahai Tuhan seluruh sekalian alam, wahai Tuhan yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan yang kalau Rasulullah gembira, engkau gembira, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, akan keridaan-Mu, ya Allah. Pandangi kami, ya Allah, walaupun dosa kami banyak, walaupun kami tidak layak, walaupun kami hanya pandai susun-susun kata saja, ya Allah, dan sebetulnya kami tidak layak. Kami mohon padamu, ya Allah, dengan berkat Sayyidatina Fatimah, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bersyukur padamu dapat mencintai mereka, dapat mengenali akan mereka. Inilah nikmat karunia padamu, ya Allah. Kekalkanlah kami, ya Allah, dalam keadaan begini sampai hari kami mati menghadap kepadamu, ya Karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian sajalah tuan-tuan sekalian sedikit ceramah kita pada petang ini. Semoga Allah Taala mengganjarilah Habib Hussein Al-Junaid kita beserta ahli keluarganya semua, dan almarhum abangnya yang baru meninggal kemarin. Kebetulan kita bikin khatam untuk Munsib Haddad, masuk nama dia sekali. Alhamdulillah, semua tu dengan berkat tanda dia orang baik, maka matinya pun dihimpunkan sama dengan tarikh-tarikh orang baik. Maka apa disebut majlis orang baik, dia pun termasuk sekali. Itu semua rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allahu